principle, contohlah. Ni maknanya dia adalah what is the basic principle, something like that. Okay, some books, okay, dia akan guna perkataan basic solution, and some textbook dia akan guna fundamental set of solution. Okay, whichever way it refers to the same thing. Okay, alright. The fundamental set of solutions consists of an linearly independent solution. Itu sifat dia. Kalau kita kata Y1, Y2, Y3 are fundamental set of solution for equation blah blah blah. Okay, ataupun Y1, Y2, Y3 are basic solutions of equation blah 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 blah, contohlah. So maknanya the Y1, Y2, Yn must be linearly independent. Okay, alright. Maknanya you kena, bila you check the Wronskian, definitely we are not going to get 0. Okay, alright. So the general solution of a homogeneous differential equation refers to what? Okay, it refers to if let's say you are given n fundamental set of solution whereby each of function given ni, each of the n function ni, all the n functions are linearly independent. Okay, so kita katakan this, kalau sekiranya yi ni, where I goes from 1 to n adalah fundamental set of solution of a homogeneous linear nth order differential equation on interval I, then the general solution of the equation is given as such. Alright, maksud dia apa ni? Kalau sekiranya Y1, Y2, Yn ni adalah fundamental set of solution of a particular differential equation, maknanya the linear combination is also a solution, right? And the linear combination is what we call the general solution. Boleh faham ke? Are you all with me? Yes. Okay. Alright, nanti you baca. Okay, sebenarnya maksudnya apa ni? Kalau kita katalah ada n function, right? Ada n function. Kalau kita combinekan dia jadi into a linear combination, dan kita namakan dengan satu fungsi y contohnya. So dia maksudnya dia mewakili satu penyelesaian umum bagi yang mengandungi all the basic solution tadi, y1, y2, y3 up to yn. Okay, alright. So here, ki arbitrary constant. I think I've mentioned the word arbitrary kan before. Did I? Apa maksud perkataan arbitrary ni? Unknown. Unknown lah, hanya sebarang constant lah yang kita tak tentukan dia lagi nilai specific value dia. Okay, kita punya arbitrary constant. Okay, alright. So now this one is for homogeneous differential equation whereby in the equation the expression on the right hand side is 0. Okay, but what if you are given equation whereby the right hand side ni tak sama dengan kosong, ataupun kita diberikan apa ni, non-homogeneous differential equation. Okay, alright. So kalau for non-homogeneous, okay, remember tadi kalau homogeneous linear differential equation, ada punya solution dia, dia hanya ada y equals to k1, y1, k2, y2 dan seterusnya lah sampai kn, yn. Okay, ini homogeneous. Tetapi kalau equation tersebut adalah non-homogeneous, ordinary differential equation, linear ordinary differential equation, dia ada dua komponen. Maknanya dia ada y ni is composed of linear combination of y1, y2 dan seterusnya kn, yn plus satu lagi yang kita panggil dia sebagai particular solution. Ini kita panggil particular solution. Okay. So maknanya dari dua komponen. Ini komponen yang
sama macam homogeneous, the corresponding homogeneous differential equation, and the other component is what we call the particular solution. Okay, itu dia punya nama lah. So next, this one is a superposition for non-homogeneous ordinary differential equation. Konsep dia macam yang tadi jugalah, cuma kita extend lah ke differential equation with non-homogeneous ataupun non-zero function of f. Okay, maksud dia apa? Katalah you are given yp1 ataupun where this function refers to the particular solution of a non-homogeneous linear differential equation. Okay, so the sum or superposition of two or more particular solution of a non-homogeneous linear differential equation, which is y equals to k1 yp1 plus k2 yp2 up to km ypm, is a particular solution of the differential equation. Okay, maksud dia apa ni? Yang ni kalau dah sampai example nanti mungkin saya tunjuk dengan example lah ya. Okay, so begini sebenarnya. Okay, kita bukan nak cari penyelesaian dulu, kita nak tahu dia punya takrifan sahaja. Ini masih lagi teori dia punya particular solution. Okay, I've taken this example from the textbook Zil ni. Right, you all boleh tengok Zil punya buku ni. I think you boleh beli dulu masa physical where student have to come here, I mean face to face kan, before the pandemic tu memang student akan beli buku ni lah, buku Zil ni. Dia jual dekat bookstore, dekat Abah bookstore tu. Saya tak pastilah sejak PKP ni wujud lagi ke tak kan bookstore tu. So I guess sekarang you boleh beli online kan. Okay, so I leave it to you lah. If you want to buy the textbook, you boleh je beli online. Tengok tajuk ni, saya letak dekat reference kat nota belakang tu kan. You can cari buku ni lah. Okay, alright. Terpulang pada you ataupun tanya sini-sini dulu-dulu kan. Belilah half price ke ataupun used book kan. So dia jual murah-murah. Okay. Alright, okay, nak ceritanya begini. So katalah kita ada solution, kita ada equation ni. Ini kena betul-betul dengar. Nampak ni? Kita ada equation ni. Okay, cuba tengok equation yang saya highlightkan ni je. Okay, yang belah kiri ni sama dengan yang lain-lain kan? Okay, katalah ini equation yang diberi dan ini dia punya function on the right hand side. And ding-dong, kita cari dia punya solution. Oh, ini adalah solution atau kita panggil particular solution bagi equation yang ini. Okay, alright. Dan seterusnya, katalah kita diberi another differential equation. Differential yang kedua pula, dia punya f of x berbeza. Yang ini katalah kita panggil dia sebagai f1. Okay, yang ini kita panggil dia sebagai F2, right? Let me just highlight yang ni dalam bulatan spesifik, alright? Supaya you tahulah. Ini katalah F1 dia. Okay, kalau F1 dia begini, solution dia adalah yang ini. Kita panggil YP1 lah, particular solution. Okay, so katalah you all diberi satu lagi another equation which coincidentally the expression on the left hand side happens to be the same, right? Tetapi function dekat belah kanan tu lain daripada yang pertama. Katalah kita panggil dia sebagai F2. Okay, so ding-dong, okay, kita tahu yang ni sebenarnya orang dah cari dah solution bagi equation ni adalah yang ini. Okay, YP2. Okay, are you all with me? Saya belum habis explain lagi ni. Faham tak cakap apa? Faham tak saya cakap apa? Faham juga lah sikit. Sikit tak apalah. Sikit alhamdulillah lah. Okay, so katalah you all bagi lagi, diberi lagi satu lagi equation. Tapi equation yang ketiga ni, again the expression on the left hand side happens to be similar to the previous one. Tetapi yang belah kanan ni function dia bukan yang sebelum ni, dia lain sikit kan. Kata kita panggil sebagai F3. Okay, alright. So maknanya
yang ini dia punya, dia dah carilah kan tak payah risau-risau macam nak dapat benda ni. Kita bukan nak tahu macam mana nak dapat, kita nak tengok dia punya interpretation saja. Yang ini adalah solution bagi yang ini. Okay. So maknanya solution ni by the superposition principle, nampak tak? Dia ada solution function ni adalah untuk equation yang berbeza, betul tak? FP1 untuk equation yang ni, FP2 untuk equation yang ni, FP3 equation yang ni. Okay. Alright. So dia berbeza. Okay. So kalau sekiranya kita combinekan all the three things ni, saya combinekan jadi satu, maknanya namakan sebagai y. So maknanya negative 4x squared saya tambahkan dengan e to the power of 2x plus x e to the power of x. We name it as another function y. And this one is actually a linear combination. Walaupun K1, K2 kita tak letakkan spesifik. Katalah K1 dia satu, K2 dia satu, K3 dia satu kan. You form the linear combination of the solution ni. Dapat yang ni. Dan kita akan dapati this solution function ni, the linear combination, okay, the linear combination of yp1, yp2, yp3 is also a solution to the differential equation. Yang macam mana differential equation dia? Cuba tengok. Yang sebelah kiri sama je kan? Sama kan? Belah kiri sama. Belah kanan ni you kena combine all the three ni. Okay, you combine tiga-tiga ni. Ini daripada F1, betul? This is F1 and this is F2 and this is F3 kan? Betul tak? So kalau sekiranya setiap katakanlah you ada equation excuse me, you ada equation dan expression belah kanan ni happens to be bentuk macam ni. Dan sekiranya untuk function, kalau dia function F1 sahaja belah kanan, solution dia adalah ni. Ini 2e kuasa 2x ni solution dia yp itu. And kalau ada functionnya ni F3 ni, solution adalah yp3. So maknanya the linear combination of the solution is also a solution to this particular equation. Okay, boleh faham? Sikit-sikit betul tak? CP, betul? Betul. Betul. Okay. So saya tak nak spend so much time on this one. I want to relook to this one and then I want you to Google. You orang rajin Google kan? Superposition principle for non-homogeneous ordinary differential equation. That will be your task. Okay, I will assign you that one supaya you have to have an extra reading on the concept of superposition principle for non-homogeneous ordinary differential equation. Boleh ya? Apa task-tasknya? Tulis task. Dr. Shima ni macam pelik-pelik lah task tu ya. Task number 1. Google the term superposition principle for non-homogeneous ordinary differential equation. Boleh? Cari contoh. Nanti saya tanya next class. Okay? Patut dia explain kat kawan. Nabi explain dekat Razik lah. Buat meet ke, explain konsep superposition principle. Razik faham tak cerita apa? Ataupun Razik tanya Nabil. Agak-agak faham tak apa yang Nabil cerita? Okay, boleh faham? Okay, right. Masih boleh bertahan ke? You guys need a break? Boleh lah, 5 minit. Okay, we take a break, right? Boleh?
dalam 5 minutes begitu? Okay. Boleh tu. Okay.
Okay guys, shall we? Yes. Okay, sebelum saya terlupa, assessment selepas hari raya, hari Rabu boleh? Boleh je ikut doktor. You nak hari Rabu ke hari Selasa? Saya bagi masa lah supaya hari Selasa tu kalau you nak tanya soalan apa-apa kat saya ke kan? Betul tak? Dalam saya ada post juga review exercise kan? Ada tengok tak? Review exercise tu boleh lah cuba buat soalan tu. Okay? Dia masuk sampai application dalam review exercise tak ada soalan application. Nanti saya akan post soalan application lah. Contoh-contoh soalan application, okay? Ataupun ni kalau you rajin, you boleh je download past years kan, boleh download kan kat library kan, betul tak? Past years punya, past semesters punya soalan-soalan yang ada application kan, right? You boleh je cuba buat soalan tersebut, okay? Right. So you all cubalah buat review exercise tu. Saya ada bagi jawapan dia juga, so hopefully tak ada mistake lah dekat jawapan tu. Tapi kalau ada, just let me know Right? Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Raya ni masing-masing ni dekat saya rasa dekat Google Classroom saya dah letak sekali. Saya post video recording last semester tau. Okay, sekejap, ada tak? Ada yang ada yang tak ada lah tu. Okay. Okay, sebabnya apa nama ni, Google Meet sekarang dah tak boleh nak record. Okay. Okay, ada siapa-siapa tahu macam nak record record Google Meet. Sekarang UiTM punya account tu tak boleh nak record. Dia by February hari tu lah dia stop punya kemudahan tu. Okay. Alright. But anyway, senang you all tanya je lah saya soalan, kalau ada soalan apa-apa lah. Okay, alright, we proceed to reduction of order formula. Actually reduction of order ni kalau ikutkan scheme of work tu nak dibincangkan pada minggu yang ke-6, alright. Tetapi saya rasa sebab dia related dengan independent solution tu, saya nak discuss yang ni lah. Lagipun kita dah habis discuss verifying the solution, the linearly dependent, independent. Okay, alright. So nanti lepas break nanti maybe saya nak you study dulu dia punya material untuk test tu. Dia tak masuk yang chapter 4 tak masuk dia sampai chapter ini topik apa topik 4 tak masuk. Dia cuma sampai topik 3. Okay? Okay? Okay, Okay. Topik 1, 2 sampai 3 yang kita belajar semalam dengan hari ini ni yang higher order, introduction higher order tu tak masuk dalam assessment lah. Okay? So we proceed to reduction of order formula. Apa yang dimasukkan dengan reduction of order formula? Okay, alright. So katalah, right, you are given a second order linear ordinary differential equation, right, in standard form. Okay, so contohnya dalam bentuk standard form tu, katalah kita tuliskan dia sebagai y double prime ataupun second derivative of y with respect to x lah. Y double prime plus function in terms of x and then y prime, tengok dia derivative makin lama makin menurun kan, and then you have q of x multiplied by y, right, equals to 0. We are talking about homogeneous lah, homogeneous differential equation. Okay, katalah okay, cuba you perhatikan dekat sini.
the highest derivative, right, is second derivative, right? Kan? Apa the highest derivative tu tak? Okay, so maknanya kalau the highest derivative is 2, dia akan ada basic solution dia adalah y1, y2. Okay, if the highest order is third order, I mean if the equation is of third order linear differential equation, maknanya dia ada y triple prime plus something multiplied by y double prime plus something multiplied by y prime plus something multiplied by y and so on equals to 0. The highest degree is, the highest derivative is third derivative. Alright, then you have in terms of the basic solution, dia ada 3. So the number of solution, the number of fundamental solution depends on the number of, depends on the n ni, the highest derivative, right? Kalau dia 2 maksudnya derivatif yang paling tinggi adalah second derivative, dan dia ada y1 dengan y2. Okay, right. So katalah, okay, let's say given the standard equation yang ni, alright, you tahu you are given salah satu daripadanya adalah y1. Okay, given y1. Okay, katalah given y1. Okay, so we are able to we can find y2 or the second solution. Okay, by the method of reduction of order. Okay, so maknanya ada equation, diberikan satu daripada solution, by using this formula we are able to find the second solution. Okay, right. A second solution which is independent of y, remember tadi the basic solution must be linearly independent, right? Y1 dengan Y2 must be linearly independent. So kalau kita dah tahu Y1, kita boleh cari yang kedua, Y2. Okay. Remember, because the solutions are linearly independent, so maknanya if you take the ratio of katalah Y2 divided by Y1, you dapat apa? You dapat apa? Kalau ada independent, you akan dapat apa ni, the ratio? Hello? Mirror on the wall. Sudah. Kalau sama dengan apa? Kalau faham tadilah yang saya cerita, pernah saya cerita tadi kan, independent, take the ratio of the two function kan. Okay, now if I take the ratio of y1 and y2, or y2 over y1 atau the other way round. So since we know that y1 and y2 are linearly independent, so what can you say about the ratio? It's a function. Yes, it's a function. Nabi dah faham dah tu. It's a function. Function in terms of x, not a constant. Kalau you take the ratio of the two function, you get a constant. What does that imply on the two function tu? Kalau you dapat constant rather than function, apa maksudnya y1 dengan y2? Linearly Dependent. You only pimai tantu kan. Linear dependent. Macam tu. Patut tak benda satu. Okay. So senang cakap, kalau if take the ratio of the two, you dapat non-zero function, right? In terms of x. Then we know that y1 and y2 are linearly independent. So kita omit the x tu for simplicity purposes. Bukan simplicity tu simplicity. Okay. Alright, so you have y2 equals to what? y1 kan? Betul tak? Where u is not a constant but a function. Okay. Hello, betul tak? Saya tulis dalam bentuk macam ni, boleh tak? Boleh. So benda ni lah, benda ni. Maknanya y2 ni boleh, y2 adalah u kalikan dengan y1. Masalahnya apa dia u? Y1 kita dah tahu, y1 daripada yang dia bagi ni, apa dia u?
Okay, ini adalah formula dia. You nak hafal formula ni pun boleh, tak ada masalah. But I'm interested more is I want to show you how you can derive the formula ataupun how the formula is derived. So kat dalam textbook ni on page 133 dia dah spell out in detail the derivation of the formula, macam mana formula ni diperolehi. Memanglah mungkin saya tak akan tanya dalam test, okay? Tapi masa saya belajar matematik dulu, soalan ni adalah 30% teori tau, proving. Belajar calculus, belajar 522, tapi 1/3 of the component tu adalah the theoretical part. You have to explain the theorem, you have to prove the theorem. Tapi saya tengok macam sekarang ni, you all punya ni tak ada. You all lebih kepada ada soalan, jawapan macam tu. Teknik lah. Okay. Alright. So, I don't know, walaupun begitu nature-nya, tapi I would advise you being a mathematics student, try to have a look ataupun ambil tahu juga macam mana certain formula is derived. Okay, so you tahulah dia punya penceritaannya lah macam mana tiba-tiba dapat formula tu, mana datang integration, mana datang exponential ni. Okay, alright. So stay tuned. Okay, alright. Inilah dia punya derivation. You want me to explain to you or you want to read it by yourself? Explain. Okay, allow me to explain to you kalau tak, you boleh je ambil benda ni, bacalah. Baca sendiri. Okay, hopefully you can understand better lah kalau baca sendiri. Tapi saya rasa kena berguru juga kan. Okay, alright. So dia begini. Kenapa dia dapat formula tu? Okay, katalah second solution kita adalah Y2. Dan kita tahu Y2 ni definitely dia akan linearly independent dengan Y1. Siapa yang mengantuk basuh muka siap-siap ni? Ini benda ni agak theoretical lah, very dry. So please stay focused. Alright. So kita boleh tuliskan tadi kan, kita boleh tuliskan Y2 ni dalam bentuk Y2 equals to UY1. Okay, ataupun benda ni lah, kita tak nak serabut-serabut, kita leave out the X tu. Understood we know that Y1, Y2, U adalah function in terms of X. Okay, now sekarang ni kalau sekiranya Y1 adalah solution bagi differential equation, maknanya apa? Let me just okay. So ada punya standard form apa tadi? Y double prime plus P of X. Okay, saya tak nak inilah. Okay, saya letak P saja understood semua dalam sebutan X Y prime kan? Betul? Ini standard form kan? Betul. Betul tak? Mari kita tengok. Ni kan? Saya omit lah yang dalam kurungan X tu. Ni understood lah sebab kita tak nak sabut-sabut. Okay. So kalau Y1 ni adalah solution, maknanya dia akan memenuhi persamaan ni kan? Betul? Betul tak? Kalau Y1 ni adalah solution, okay. Alright, so kalau Y2 solution, Y2 bukan YP. Cakap lain, tulis lain. Kejap minta maaf ya. Okay, Y2. Okay. So maknanya bila you cari Y2 prime, Y2 double prime, masukkan dalam equation standard form tu, you akan dapati Y2 double prime plus P Y2 prime plus Q Y2 also sama dengan kosong kan? Betul tak? Betul. Y2 satisfy the standard differential equation tadi tu. Okay, done. Okay, now sekarang ni kalau kita ada function Y2 equals to U Y1. Maknanya you kena cari apa? Y2
prime. Lepas tu you kena cari apa? Y2 double prime, betul? Betul. Okay. So Y2 sama dengan apa? Okay, mari kita buat macam ni. Okay. Hopefully I can explain to you in 15 minutes time lah, hopefully. Okay. Kita buat macam dulu. Y2 sama dengan apa? U darab Y1. U. Okay, sebenarnya tak tulis macam ni, tak apalah. Saya tulis balik yang tadi Y2 prime lah terus. Y2 prime. Okay, sambil-sambil tengok salin lah Y2 prime equals what? Okay, apa dia? U Y1 prime plus U prime Y1, betul? Betul tak? Hello? Betul-betul. Apa saya buat? Buat ya macam KY1 tu kah? Saya buat product rule kan? Oh, product rule. Kan saya nak differentiate benda ni kan? You have a product of two function. You differentiate the function, right? Oh yes, correct. Betul tak? This is product rule. Yang lain perasan tak? Yang lain perasan tak yang ni saya buat apa sebenarnya? Saya bukan main buat je macam tu. Saya apply the product rule for derivative, betul? After product of two functions, right? Okay, now if I want to find the Y2 prime, double prime, saya dapat apa? Okay, mari kita buat sebab dia ada dua sebutan kan. Kita buat yang pertama dulu. Yang pertama adalah you want to differentiate the first term ni. You akan dapat apa? You biarkan Y1 prime ni jadi Y1 double prime, betul tak? Plus apa? U prime Y1 prime, betul tak? Plus tak apalah, saya terangkan yang ni je. Saya tak nak explain sampai ni. Sebenarnya ni nak tunjuk kat you benda ni. Kan? Yang ini akan jadi untuk yang ni lah kan? Kan? Produk kan? Produk you differentiate lagi sekali kedua. You akan ada berapa sebutan? You akan ada berapa sebutan? 4 sebutan lah kan? Dua untuk yang pertama. Kalau you faham dia maknanya you are on the right track. Siapa-siapa yang tak faham tu maknanya berpatah, baliklah ke pangkal jalan. Okay, ini adalah derivative of this one. How about this one? Please double check, takut saya tersilap tulis. Ni macam mana? What's the derivative, anyone? U prime, you just write it as it is, we don't do anything, but you differentiate the Y1 prime kan? Plus this one, U double prime Y1. Am I right? Yes. Betul. Okay. Right. So kita tengok balik dekat kita punya tu. Kita dapat benda ni. Apa yang kita buat tadi? Kita dapat benda ni kan? Okay. Nampak tak ada dua ni kat sini? Macam mana boleh dapat dua tu? Ada yang sama tak kat sini? Ini dengan ni sama kan? So bila sama kita buat apa? Kita gabung je lah. Alright, U Y1 double prime plus 2 U prime Y1 prime plus U double prime Y1. Okay? Alright, so you get this one. Maknanya bila baca nota ni dah faham dah, dapat benda ni. Okay, so apa yang berlaku adalah kita gantikan kita punya gantian Y2 prime, Y2 double prime dengan Y2 ni tadi ke dalam equation yang ini. Okay? Alright, bila you gantikan dekat situ, so you akan dapat, okay, we substitute, katalah ini kita panggil star lah, star. Okay, substitute star, alright, into equation yang mana? Equation yang Y2 lah. Y2 double prime plus P Y2 prime
plus Q Y2 equals to 0. So kita dapat apa ni? Y2 double prime sama dengan apa? Sama dengan benda ni kan? Okay, so you boleh tuliskan lah. Ni saya buat ni, nanti kita go back to our slide yang tadi. Nak tunjuk je macam mana dapat proses ni. Okay, kenapa you kata Allah remainnya kenapa nak ajar benda ni? Okay, you must remember I would like to instill dekat you all, kita belajar bukan kerana nak lulus exam sahaja. Kita belajar sesuatu because we would like to understand the knowledge. Kita kena fahamkan ilmu tu. Okay, supaya boleh feel. Alright, P darabkan dengan Y2. What is Y2 prime? U Y1 prime plus U prime Y1. Okay, so kalau you belajar tu niat you bergantung pada niat you. Okay, kita bukan setakat nak lulus dapat A, lepas tu bila dapat A, bila suruh explain balik tak erti. Nanti katalah nak mengajar kat sekolah ke kat mana, bila interview suruh ada mock teaching kan, kena mengajar kat depan penilai. Bila tanya ini maksudnya apa, tak boleh nak explain. Okay, sebab saya biasa interview lecturer kan, lecturer baru, dia dah major mathematics, right, the master, the PhD kadang-kadang tu. Tapi sebab dia tak ambil berat benda-benda ni, dia tahu nak dapat result A saja, dia tak menghayati ilmu tu, dia tak boleh nak explain, which is such a waste lah kan. Alright, faham ke ni? Saya bebel pula petang ni. You get the point? Hello? Am I talking to myself? So cubalah sikit-sikit lah. Saya tak adalah ini sebenarnya optional saja, tapi just want you to orang kata faham kenapa saya buat begini. Alright. Okay, so kat mana tadi kita punya tu? So dapat benda ni kan? Yang saya buat tadi tu yang ni lah. Yang ni. Okay. Alright. Okay, now saya nak you all perhatikan betul-betul dekat sini. Cuba buka mata betul-betul. Okay. Kenapa saya bracketkan dia ni? Saya kumpulkan apa? Dia ada banyak term kan? Okay, sekarang ni kalau you perhatikan, setiap satu tu dia ada darab dengan U, U prime, U double prime. Betul tak? Betul tak? Betul. You nampak tak? Yang pertama sekali tu dia darabkan dengan U, betul? Kan? Lepas tu mana lagi yang darab dengan U? Yang ni kan? Betul? Betul. Betul. So saya buat apa? Saya gabung kat sini. Okey tak? Okey, saya keluarkan U. Betul? Sebab semua kat sini dia darab dengan U. So saya letak kat sini. Okey, lepas tu kita nak check yang mana pula yang didarab dengan U prime. Okey, mari kita bulatkan dia punya term yang darabkan dengan U prime. Yang ini ada U prime U prime. Okey, ini ada U prime. Lagi? Ini kan? So dia gabung kat mana? Dia gabung kat sini, betul? U prime. Betul tak? Betul. U tadi. And then yang the remaining, what will be the remaining? What will be the remaining? Yang ini kan? Yang ini kat sini. Saya letak macam itulah. Okay. Alright. Okay, are you all with me now? Yes. Okay, alright. So kita masih kat equation number 3 ni. Okay, sekarang ni saya nak you perhatikan dekat ni. Nampak tak tadi saya ada cerita kita tengok balik slide saya tadi. Kat mana tadi slide? Oh, slide kat bawah ni. Ni slide saya ada cerita kan, Y1 ni dia adalah solution bagi yang ini kan, betul tak? So maksud dia bila you cari Y1, Y prime, you masukkan dalam standard equation ni dapat kosong kan? Sebab dia memenuhi persamaan tersebut, betul tak? Betul tak? Betul. Yang lain-lain macam mana? Aisyah je Aisyah.
Betul tak Aisyah? Kalau Y1 adalah salah satu fundamental solution, dia bila kita masukkan dalam equation ni, standard form ni, Y jadi Y1 ni, so dia akan jadi kosong kan, sebab dia memenuhi, sebab dia adalah solution, dia memenuhi persamaan tersebut. So we go back to our discussion kat sini. Apa jadi dekat sini? Apa jadi dekat situ? Kosong kan? Nilai ni akan kosong kan? Sebab apa kosong? Okey, Khalid. Sebab apa kosong, Khalid? Sebab dia adalah solution. Yes, dia adalah solution. Maknanya tak payah pening kepala. So this one is 0. Okay? So tinggal apa? Yang tinggal adalah ni. Last two term ni. Betul tak? Yang ini je tinggal. Betul? Betul. Betul. Okay. Alright. So sekarang ni yang tinggalnya tadi tu adalah benda ni. So kalau saya nak copy benda ni, sebab tak nampak kan? Okay. Yang tinggal benda ni. So what I do is I bring this one, this term over to the other side. Saya pindahkan sebelah kanan. So kita akan dapati bentuk macam ni kan? Okay. So untuk memudahkan kita punya kan biasa kita nak mudahkan kita punya finding the integration or derivative tu, kita akan buat substitution, right? So apa yang saya buat adalah saya gantikan U double prime dengan W prime dan U prime dengan W. So asalnya yang ini tadi tu saya tukarkan kepada yang U double prime jadi W prime, yang U prime jadi W. So ada dalam bentuk macam ni. Okay. So daripada sini saya boleh play around. Okay, you akan ada W prime divided by W. Okay, saya rearrange the term. Okay. And then on the right hand side you akan dapat negative 2y1 prime plus py1, right, divided by y1. Okay, saya rearrange the term. So dapat bentuk macam ni. Okay, now remember last time I want to get rid of the derivative. What I do is I differentiate the the equation ni with respect to x. So saya akan dapat bentuk macam ni, right? Saya integrate both side. I integrate both side ni with respect to x, saya akan dapat bentuk macam ni. Okay, dia dah nak habis dah sebenarnya. Okay, so kenapa dapat W prime is apa? What is W prime? Are you all with me? What is W prime? Okay, this is 1 over W. What is W prime? dW dx kan? Betul tak? Ni you ada pening tak apalah. Okay. Okay, are you all with me sekarang ni? Saya tuliskan dalam bentuk macam ni. W prime sama dengan apa? dW dx kan? Betul. So now I integrate with respect to x. Alright, I integrate this one with respect to x. So dekat sini dx dengan dx ni habislah. Alright, so kita akan dapat 1 over w dw equals to integration of negative 2y prime plus p y1 divided by y1 dx. Okay, alright. Okay, so sekarang kita tahu the integration of 1 over w is simply log w kan, log absolute value, betul tak yang ini? Betul. Okay. Okay, now yang sebelah kanan ni jadi apa? Mari kita tengok. Saya memang excited dengan benda-benda macam ni. Okay, sorry 2 over y1 prime, right? Dx saya pecah dua kan. Okay. Minus integration of p dx kan? Betul tak?
Ini y1 kan? Ini setuju macam ni kan? Betul tak? 2y1 prime divide by y1. Ini tolak jadi tolak lah. Tolak dengan tambah je tolak. Y1 dengan y1 jadi cancel out, right? So dapat benda ni. Okay, betul tak? Betul. Yang ni tadi sama dengan apa ni tadi? Okay, yang ni sama dengan apa? Negative 2 over y1. This is what? dy dy1 dx kan? Betul? Ni kita boleh cancel out. So sekarang ni dapat apa ni? Negatif 2 1 per y dy1. Betul tak? So dapat log lah kan? Betul tak? P is a function in terms of x, dia bukannya constant. Okay, are you all with me so far? Faham tak kat sini dapat log ni macam mana? Kita integrate kat, kita tukarkan y1 prime jadi dy1 dx, right? And then kita integrate kan with respect to x, yang ni cancel out, dapatlah benda ni. Yang ini maksud dia integration of negative 2 over y1 dy1, dapatlah negative 2. Integration of 1 over y1 jadi log y1. Okay, so dapatlah benda ni. Okay. Okay, so dapatlah benda ni. So yang belah kiri ni adalah apa? Log absolute value of W. Okay, so yang ini you boleh kuasa duakan dia. So you akan dapat apa kat sini? Negatif. Okay lah, saya pindah ke sini lah Ini sama dengan negatif log y1 squared kan? Betul tak? Okay. So sekarang ni saya akan gabungkan dua ni dekat sini. Bila saya gabungkan, dia akan jadi apa kat sini? Log. Ini tambah kan? Okay. Kalau kita nak letak dalam bentuk macam ni pun okey, tak ada masalah. Kalau nak buang pun boleh. Sama dengan negatif P dx. Saya combine dua ni. Saya combine dua ni by the property of log function, natural log, dia akan dapat benda ni. Okay, so dapat benda ni, you want to get rid of the log ni. You want to get rid of the log, you take the exponential on both sides. So you akan dapat W y1 squared, kita omit the absolute value, equals to e to the power of negative p dx. Alright, so therefore the W is simply e to the power of negative p dx divided by y1 squared. Alright. Okay, so dapatlah benda ni. Okay, so dapat benda ni dan sebenarnya W ni adalah U prime. Betul tak? Kita buat gantian tadi. W sama dengan U prime. So U sama dengan, nak get rid of the derivative, you integrate both side. You integrate the U prime, dapat U. And then you dapat benda ni, you integratekan benda ni. So this is how the formula is derive. Okay, alright. So kita dah tahulah macam mana dapat U. We are not done yet. Itu baru U. Dan nak cari Y2 ni, nak cari Y2, kalau perhatikan Y2 ni sama dengan apa ni? U darab dengan Y1. So maknanya kita akan dapat dia punya solution ni. Sekejap saya cari slide yang apa nama ni? Saya nak tunjuk slide yang saya dapat formula tu betul. Macam ni. Nampak tak? U dah dapat tadi kan? Darabkan dengan Y1. So jawapan dia akan jadi Y2 sama dengan Y1 darabkan dengan U. This is U. The U that you have obtained just now. Okay? Alright. So of course lah bila dalam test atau dalam exam you tak akan derive benda tu daripada awal. Kan, you're going to waste your time kan. Ini lebih pada you punya understanding. But you got to hafal this formula. Okay, if the apa nama tu, I suppose the test, the exam or the test would be open book kan. So maknanya you tahulah macam mana dapat benda ni. Okay, boleh faham? Ada soalan nak tanya?
Any questions so far? Tak ada. Okay, kita tarik nafas dulu sekejap. Saya cuma nak tunjukkan bagaimana kita boleh apply formula tu untuk dapatkan the second solution. Ini sepintas selalulah, nanti you all boleh lapang-lapang you boleh baca sendiri bagi saya bila untuk to understand better. Okay, apa yang saya nak highlightkan adalah katalah kita ada ini example. Sekejap saya tengok, saya takut ada miss. Okay, example 8. Example 9. Biasa saya nak tunjuk satu je. Sekejap insert new slide. Okay, we do it slowly. Example 8 ni saya copy dulu. Sekejap, kenapa tak nak keluar? Copy. Sini paste. Soalan dia. Okay. Right. Okay, so katalah you want to find the second solution y2 for the differential equation. Ini adalah differential equation. Okay, cuba tengok differential equation. Dia dalam bentuk standard form tak? Is the equation in standard form? Not in standard form. Kenapa begitu, Razik? Y double prime. Bukan constant, non-constant kan? Maksud dia apa? Dengan kata lain, the coefficient of the second derivative is not 1. Betul? Betul. So macam mana nak jadikan dia satu coefficient bagi y double prime tu? Maknanya dia fahamlah konsep standard tak standard ni. Kita divide all the terms dengan x. X kuasa 2 make sure you divide all the terms. So you akan dapat apa? Standard form dia y double prime minus 3 over x, right? Y prime plus 3 over x squared equals to 0. Am I right? Betul? Betul tak? Okay, so ingat tak standard form dia dalam bentuk macam mana? Kita ada y double prime plus p, kan? P in terms of x kan? Y prime plus qy equals to 0 kan? Betul tak? So sekarang ni kita nak tentukan dia punya P apa? P dia sama dengan apa? P dia? Negatif. Ya. Dia yang T3 over X squared tu ada Y kan? T over X squared ada Y. Dekat equation Okay. ada. Yes. Thank you. Alright. Okay, thank you. Okay, so kita sebenarnya we are interested in the P aja Yang ni saja. Okay, P sama dengan apa? 93 per X kan? Betul tak? Yes. Don't leave out the negative sign. You take along lah, maksudnya jangan tinggalkan negative sign. Jangan ambil 3 per X. Ambil semua. Negatif ambil semua. Okay, so kita dah tahu dia punya P. P sama dengan 93 per. Okay, now boleh tak someone kita dah tahu P dia apa, kita dah tahu the given one of the given solution y1, dah tahu juga yx ni sama dengan apa? X cube kan? Okay, now bagi saya formula dia, reduction of order. Formula? Tak perlu derive formula dia. Okay, apa dia? Y2, siapa ingat? Y2 sama dengan apa? Y1 multiply by the integration. Kita ingatlah ni. E to the power of negative P dx kan? Yes. Divided by Y1 squared dx kan? Betul ke tak betul ni? Betul. Ni formula dia ni. Kena ingat formula ni. Dah main formula je ni. Bukan nak derive kan? Kita hafal the formula ni. Mana kita pergi tadi? Okey macam ni. Okey, saya nak tanya. Boleh tak macam geram je kan? Kita macam gatal di tangan kita dia nak slash Y1 dengan Y1 kat sini. Boleh tak saya slash? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh, Afrina? Sebab ada integration kan?
Integration ni macam dia kepung benda ni. Dia kata langkah mayat saya dulu. Kalau langkah pun tak boleh juga. Alright. So maknanya jangan, ada student buat tau. Dia cancel, dia geram je, dia cancel Y1 dengan Y1 ni tinggal jadi Y1 kat sini. No, jangan buat. Okay. You are not allowed to do that. Alright, okay. Kita plug in the information that we have. So we have X cube, integration. Don't forget kalau integrating factor untuk linear equation tu dia tak ada negatif, right? Dia e to the power of integration of p dx, okay? Tapi untuk yang ini dia ada negatif, right? Don't get confused. We're talking about different thing. Negative, what is p? Ada negative 3 over x, okay? dx. Divided the whole thing by y1. What is y1? Y1 is x cube. X cube squared. Okay, are you all with me? Okay, now we settle the exponential dulu. E to the power of integration. Kita keluarkan the constant 3. F1 over x dx. Okay, divided by what? X kuasa 3 kuasa 2 dah jadi apa ni? X kuasa 5 ke? Siapa kata x kuasa 5 angkat tangan? Siapa kata X kuasa 6 angkat tangan? X kuasa 6 ke X kuasa 5? Cepat. 6. X kuasa 6. Okey. Betul X kuasa 6 bukan X kuasa 5 X kuasa 3 ni ada yang salah tau. You all janganlah. Ni kuasa 2 kan. Macam tu. Jadi X kuasa 6. Okey. Dia kuasa 2 maknanya kita kuasa 2, dia berulang 2 kali. Okey. Alright, good. Maknanya you ingat lagi lah the basic thing. Kadang-kadang bukan apa, terlupa kan, dah lama tak buat matematik. Betul? Lama tinggal ke? Okay, alright. Kita nak habis dah kelas, saya ingat boleh habis awal hari ni, tak juga. Excited pula nak explain tak apalah. You have x cube. Cuba tengok yang atas ni, dia jadi apa agaknya? Saya buat step by step 3 log x kan? Okay, kita assume X ni positif lah X yang positif, okay. Kita nak tengok proses dia. Betul tak begini? Betul tak? Betul tak? Betul kan? Log X kan? Ni log X kan? Okay, now 3 ni saya buat apa? Kan? So dapat apa? X kuasa 3 X integration X cube, right? X squared ke X cube? X cube. So X cube, this one can be simplified into 1 over, kan? Betul? Right. Okay, so integrate dapat apa? Integrate kan dapat apa? Kita omit the constant of integration at this point. So you have what? X negative 2, betul? Kan? Betul. Betul tak? Betul. Okay. So kita omit the constant of integration so you akan dapat apa ni? Negative 1 over 2 X kan? Betul tak? Betul. Betul. Okay. Yang ni ada slash out lah kat sini kan. Okay. So kita nak tengok dekat solution tadi. Mana dia? Okay. So you kan dapat benda ni tadi kan? Alright. So maknanya Y1 dengan Y2 apa? So the second solution is this one lah. You boleh take into consideration the constant ni. Negatif 1/2x ataupun you ambil x sahaja pun tak apa. Alright. So dia nak yang function, the constant tu kita boleh ignore. Okay. So kalau nak tulis dalam bentuk macam ni pun boleh. Alright. So this is the second solution. So dia kata write down the general solution. Apa the general solution tadi saya explain sebelum ni? Ada linear combination kan? Y equals to K1 Y1 plus K2 Y2. Alright. Kat sini dia guna C1 C2 pun tak ada masalah lah. Katalah kita maintain C1 C2.
Alright, for the constant representation. Alright, so you have C1, C2. So kita akan dapat apa? C1, Y1 tadi diberi sebagai X cube plus C2, Y2 tu kita ambil yang ni je, dia punya X tu. Sebab constant ni dah diwakili oleh arbitrary constant ni, C2 lah. Okay, boleh faham? Are you all with me? Yes. Alright, Yes. we are done for today. Okay, finally, we are done with this example 8, and then I want to download the notes too. I think I've already, you said dah post, right? You boleh tengok example 9 ni, example 9 pun you boleh study balik lah. Contoh ni jawapan dah ada. So kalau you faham example 8 tadi, shouldn't be problem lah understanding example 9. Okay? Alright. Dan seterusnya, sekejap, ni ada banyak kosong sebab apa ya. Okay, and then you buat soalan exercise 2 ni. Jawapan sudah berikan. Okay. Ni dia punya reference lah. Kalau you nak cari buku ni, boleh carilah. Ya. Okay, ada soalan tanya before we end the session. I know it's a long day today. Right. So I guess that's all for today. If you happen to have any question, you may want to contact me personally ataupun nak tanya sekarang pun boleh, tak ada masalah. Don't forget to tick your name dekat you future. Alright, attendance. Okay guys. Nabil mana Nabil? Senyap je Nabil. Dia dah hujung-hujung dia senyap. Nabil, are you okay Nabil? Oh, ada je. Cuma saya cabut saya punya earphone kan jadi. Okay, alright. Okay, takut dah pingsan dah Nabil. Oh, tak ada. Hidup je. Okay, alright. I think that's all for Doktor, Yeah. nak tanya. Lepas raya kita tak ada test ke? Kan tadi dah cakap kan? Lepas Oh, raya ada test. Okay. Hari Rabu. Okay. You masuk lambat Ya kot. Saya awal-awal tadi dah mention, waktu tengah-tengah tadi saya mention lagi sekali. Kita punya test adalah selepas hari raya. Kalau nak buat minggu ni macam tak sempat. Takut you all tak sempat nak digest material yang semalam kat yang application tu kan. Right? Okay, boleh ke Haswani? Ada problem? Boleh, Dok. Alright. So kalau ada soalan nak tanya boleh je tanya. Cuma hari raya tu, cuti hari raya tu mungkin saya tak boleh janjilah saya boleh entertain you waktu hari raya tu. Tapi mungkin selepas tu kan, hari Jumaat, Sabtu tu mungkin bolehlah kalau nak tanya soalan ke. Okay. Alright, takut saya sibuk. Okay, last. Ada soalan nak tanya? Before we end the session, kalau tak ada kita tutup dululah ya. Thank you everyone for your attention, right? And saya nak ambil kesempatan ni lah ya untuk ucapkan selamat menyambut Aidilfitri, maaf zahir batin, and stay safe, alright? Don't get so excited. SOP kena jaga, alright? Okay, siapa yang balik sampai Sarawak tu hati-hatilah di jalanan ya, jauhkan perjalanan sampai balik ke kampung mana-mana tu pun begitu jugalah. Okay, alright. Take care everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Salam. Thank you, Doktor. Selamat Raya, Doktor. Selamat Raya. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.